Hari ketiga pelaksanaan GST, masih ada beberapa komentar dan juga aduan yang diberikan kepada wewenangan dan pastinya kesempatan pada malam ini adalah merupakan episod khatimah kepada GST khas ataupun dialog khas GST. Merupakan ruang yang kami sediakan untuk anda berinteraksi, bertanyakan soalan kepada tetamu yang kami tampilkan. Talian seperti mana biasa, sebahagian daripada anda mungkin telah mengingatinya. 0322829062. Saya ulangi, 0322829062. Kami sudah boleh menerima sebarang persoalan anda sedari awal ini untuk kita memberikan ruang seluas-luasnya kepada rakyat Malaysia yang mungkin masih ada kekeliruan, mungkin juga ada aduan yang cuba dikemukakan kepada kami melalui rancangan ini. Meskipun sudah pun ada talian hotline-nya, talian panas oleh pelbagai pihak termasuk Kementerian Kewangan, termasuk Kastam, bahkan juga KPDNKK. Anda boleh memanfaatkan semua saluran yang disediakan untuk memberikan kefahaman yang lebih tepat dan yang lebih penting lagi supaya semua konsumer, semua pengguna, rakyat Malaysia bertindak balas dengan penuh bijaksana. Terkadang kita melihat bagaimana kesalahfahaman termasuk dalam kalangan peniaga memberikan gambaran yang salah. Justru timbulnya persoalan dalam kalangan pengguna yang membandingkan antara kenyataan yang diberikan oleh pihak otoriti berbanding dengan apa yang dinyatakan oleh peniaga. Jadi kesenjangan itu cuba kami murnikan dalam kesempatan ini. Seperti yang saya nyatakan, ini adalah dialog khas GST. Episod khatimahnya, tetapi sekiranya diperlukan, mengapa tidak, RTM bersedia menangani keperluan untuk memberikan laluan. Anda bertanyakan soalan. Sekali lagi, 0322829062. Anda boleh memanfaatkan juga Facebook dan Twitter. Caranya, typekan persoalan dan aduan anda itu dengan memanfaatkan hashtag dialog RTM GST. Saya ulangi, hashtag dialog RTM GST. Untuk malam ini, selama sekitar 53 minit berbaki ini, kami bawakan Ketua Setiausaha Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kependungan ataupun KPDNKK singkatannya, yang berbagai Datuk Seri alias Haji Ahmad. Assalamualaikum Datuk Seri. Waalaikumsalam. Tadi saya tengok Datuk Seri buat kenyataan. Saya boleh membayangkan 3 hari pertama ni hari yang lelah barangkali, tapi jumlah aduan digambarkan sekitar 1000. Itu kurang daripada, adakah itu jumlah aduan yang dianggap munasabah ataupun di bawah daripada apa yang dijangkakan? Okey, kita semua tahu bahawa persiapan untuk pelaksanaan GST pada 1 April ini dah bermula 2 tahun yang lalu. Jadi segala proses advokasi, penerangan di peringkat bawah semua level, termasuk NGO, dan peringkat belia kepada sekolah, kepada semua level. Jadi saya rasa proses itu berjalan dengan elok, dengan teratur dan sistematik. Jadi apabila dilaksanakan 1 April itu, saya nampak secara keseluruhannya, yes, betul, ada aduan dan sebagainya, tetapi tahap itu saya rasa masih terkawal dan kita masih lagi boleh berjalan secara teratur. Seperti mana dirancangkan oleh kerajaan. Jadi kalau ditanyakan apa jadi hari pertama, apa jadi hari kedua, hari ketiga, saya secara umum saya katakan, pada hari pertama tu aduan yang sampai pada KPDNKK, semua saluran yang kita ada, dia dah menurun sebanyak 34% semalam sebenarnya. Jumlah aduan pada hari kedua. Dan total kalau keseluruhan untuk hari pertama, kedua dan ketiga hari ini sejumlah 1728 aduan sehingga hari ini termasuk panggilan. Jadi dalam kes ini dia berbagai-bagai, bukan saja tentang mengadu kenaikan harga. Pertanyaan itu juga dikemukakan kepada KPDNKK tentang pelaksanaan GST. Bertanya tentang apa ni, barangan ini kena GST walaupun atau itu tidak, sepatutnya harga Kastam yang menangani. Itu tidak apa. Jadi dalam konteks no rondo polisi ni, kita tak mahu ni, kita cuba menjawab di peringkat berasal kepada panduan yang kita ada, atau kalau tidak kita panjangkan kepada Kastam untuk membantu. Jadi saya boleh katakan selama 3 hari pelaksanaan ini keadaan masih terkawal dan masih, saya boleh katakan, berjalan dengan elok. Tiada kekecohan yang besar, tiada sampai saya boleh kata bergaduh, bertumbuk sebagainya. Saya tak nampak tiada aduan sampai pada pihak KPDNKK. Malah saya pun berhubung dengan pihak gerakan polis mengatakan jika ada sesuatu yang di luar sana yang pelik-pelik ini, tidak ada. Jadi alhamdulillah semuanya teratur. Walaupun dikatakan berlaku sedikit
salah faham, kecoh dan sebagainya. Itu berlaku, tidak nafikan. Dan dalam proses ini itu memang sudah dijangkakan, Datuk Seri. Dalam proses ini saya rasa boleh kita atasi dalam masa yang terdekat ini. Okey. Sekali lagi saya umumkan 0322829062. Boleh Datuk Seri kalau boleh kita berikan laluan kepada boleh, penonton. silakan. Manfaatkan ruang ini kerana kita menyebut apa yang Datuk Seri sebutkan tadi. Kekeliruan, keresahan kalau yang ada boleh dikemukakan. Cumanya dalam kesempatan ini elok juga kita murnikan bahawa ketiga-tiga agensi yang terlibat dalam konteks yang dekat dengan isu GST ini, Kastamnya, Kementerian Kewangannya dan KPDNKK-nya. Kerana seperti yang Datuk Seri sebut tadi, ada juga soalan yang mungkin tidak berada di bawah portfolio KPDNKK ini diajukan kepada Datuk Seri. Mungkin ia tidak ada isu dari segi no wrong doors ini, tetapi untuk manfaat penonton. KPDNKK ini dalam konteks pelaksanaan GST ini bidang ruang lingkup operasinya yang utama, Datuk Seri. Jelas sekali bahawa apabila kita melihat kepada pelaksanaan GST ini, dia akan ada impact, kesan kepada kepenggunaan, kepada pengguna-pengguna di Malaysia, perubahan harga dan sebagainya. Jadi segala aspek yang menyangkut paut kepada kepenggunaan ini, insya-Allah dia akan berada di bawah bidang kuasa atau tanggungjawab KPDNKK. Jadi contoh kalau impact GST, dia mengatakan barang tu harga ni naik. Kenapa dia naik? Contoh satu minuman 50 sen bertambah. Restoran menjualkan 50 sen lagi tinggi. Jadi ini berkaitan dengan pengguna. Jadi kemungkinan pengguna ini dia was-was sama ada restoran ini ada GST, di daftar GST atau tidak, ataupun dia sengaja menaikkan. Jadi dalam konteks ini pengguna ini boleh mengadu kalau tidak puas hati kepada KPDNKK, dan dengan maklumat yang tepat kita akan boleh menyiasat. Sama ada peniaga ini dia jatuh pada elemen mencatut. Kerana mengambil keuntungan yang berlebihan. Tetapi kita mesti ingat kenaikan harga itu berbagai-bagai. Kita sudah bincangkan sebelum ini bahawa kenaikan harga boleh terjadi disebabkan banyak faktor. Tetapi sekiranya peniaga ini sengaja mengambil kesempatan menaikkan harga untuk mencatut, mengambil keuntungan yang berlebihan, dan di situ dia akan menyangkut kepada Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan. Pencatutan artinya mengambil keuntungan yang tidak munasabah. Dan kementerian mempunyai mekanisme. Kita ada peraturan cara untuk menyiasat kes ini. Walaupun saya suka jelaskan bahawa, sekali lagi saya ulangkan bahawa Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan ini tidak ada lain di negara lain. 169 negara yang melaksanakan GST, tiada satu pun negara yang ada akta yang kerajaan perkenalkan seperti ada di Malaysia ini. Jadi kita ada mekanisme. Jadi kalau Tuan Syed mengatakan ada kerisauan, ada keresahan sebagainya, tetapi kita bernasib baik kerana kerajaan memperkenalkan akta yang ada untuk buffernya, untuk menapis atau untuk mengambil tindakan. Saya bagi contoh kalau nak share dengan negara yang terdekat, Singapura memperkenalkan GST tahun 1993. Sampai sekarang dia tidak ada akta anti pencatutan. Apa dia buat? Dia hanya menyiasat, dan sekiranya peniaga itu dapati mengambil keuntungan berlebihan ataupun menaikkan harga tinggi, dipublishkan dalam media, peniaga ini menaikkan harga. Itu saja. Di Australia pun sama. Dia cuba membuat akta yang sama 1 tahun saja tahan. Lepas itu terpaksa pindah pada akta. Pada tahun 2000 di Australia. Tetapi di Malaysia kita beruntung, kita bernasib baik. Jadi tugas kita ialah cabaran kita untuk melaksanakan akta itu sekarang. Nanti saya akan mula menjurus lebih kepada tentang akta ini. Saya ingin membawa dahulu dimensi perbincangan tentang aduan-aduan yang dibawakan pada peringkat awal ini. Kerana saya mendengar beberapa kenyataan negara yang melaksanakan, United Kingdom, bila memperkenalkan GST, jumlah aduan dalam bulan pertama itu 60,000. Tetapi kelihatannya kita baru 1,000 dalam di Australia. Maafkan saya, Australia 68,000 dalam 6 bulan pertama. Kita berada jauh, kalau mengikut purata yang kita ada, nampaknya seperti kita jauh kurang. Sebenarnya Tuan Syed, saya lagi banyak aduan, saya sangat gembira. Pertamanya saya lihat dari aspek kesedaran kepenggunaan di kalangan pengguna itu. Dia tahu hak dia. Jadi bila tahu hak dia, kita menyediakan saluran untuk pengguna mengadu kepada kementerian. Baik saluran melalui telefon, hotline, melalui email, portal kita, ataupun yang terbaru paling popular adalah MyKira GST. Melalui portal, sangat popular. Sudah 28,000 setiap tahun. Di situ saja. Hit 28,000. Dia bukan nak mengadu, tapi dia tengok harga tu. Harga sebelum, harga selepas. So masyarakat kita sekarang, generasi muda yang boleh akses kepada gadget seperti ini, dan ini sebenarnya menambahkan kesedaran mereka dan mudah selalu. Tuan saya sebutkan tadi 68,000 di Australia, itu tahun 2000. Tahun 2000. Jadi kita tidak nak ambil contoh Australia, tetapi kita dalam cara kita sendiri, kita cuba mengatasi isu ini mengikut
apa yang kita kemampuan dan apa yang kita ada di negara kita sendiri. Ya, saya sekadar ingin memperkenalkan antara talian yang disebutkan tadi. Sebab ramai yang berpusu-pusu pergi ke talian hotline ini yang 1-800-88-6800 ini ya. Tetapi selain daripada itu kita juga ada talian-talian lain seperti Datuk kata, kita melebarkan saluran untuk menangani persoalan dan juga aduan daripada rakyat. 0388826088 dan juga 0388826245. Ada yang mengadu bahawa mereka menggunakan hotline ni congested barangkali tidak ditangani. Komitmen daripada Kabinet MKK? Saya akui hotline kita ni memang sangat popular. Dan tetapi bukan terhad begitu. Saya sebutkan tadi kita sediakan pelbagai. Tuan saya dah sebutkan 2 line, direct line di mana kita ada 10 konsultan untuk menjawab isu ini. Panggilan hotline, direct line 2 bilik war room kita ataupun kita panggil Pusat Gerakan Anti Pencatutan PGAP ini. Malah kita juga ada tadi melalui email, e-aduan. Dan di Kementerian juga menyediakan aplikasi yang baru, app baru ni yang MyKira GST. Sangat popular. MyKira untuk membandingkan harga sebelum dan selepas. Dan juga boleh mengadu. Di situ. Saya 3 hari ini sudah 28,000 yang hit kepada MyKira apps ini. Baik. Taliannya sudah ada yang meminta untuk kita mengulang semula talian. Nanti kami akan paparkan talian-talian hotline ni. Hotline-nya 1-800-88-6800 dan 2 talian disebut war room tadi ya. Ini kira nak berperang. Dia berperang tak boleh tidur Datuk Seri. Kita cuba telefon 038 boleh kami cuba telefon. Boleh, silakan. 0388826088 dan 0388826245. Itu bukan talian saluran kami, tapi itu talian saluran di ini di Putrajaya ya. Putrajaya. Mereka menangani aduan. Boleh. Tuan saya boleh cuba sekarang. Baik, kita menghubungi talian ini. Hello. Hello, selamat malam. Hello. Ya, selamat malam. Ya, selamat malam. Kalau saya nak buat aduan di sini boleh? Dengan siapa saya bercakap? Di sini Kala Dewi tengah bercakap. Baik. Saya nak tanya soal, saya tak pasti kalau nak menyemak keuntungan ni, soal pencatutan ni, apa yang disebutkan sebagai keuntungan yang tak munasabah tu macam mana saya nak tahu ya? Okey, keuntungan tidak munasabah ni sebenarnya adalah apabila seseorang peniaga mengambil keuntungan yang tidak munasabah. Okey. Dan base yang kita akan bandingkan adalah pada 1 Januari 2015. Tapi sebagai pengguna macam mana saya nak tahu base harga Januari itu? Kami akan membuat perbandingan sekiranya ada aduan berhubung tentang kenaikan harga. So apabila aduan itu diterima, pasukan daripada KPDNKK bahagian penguatkuasa akan ke tempat yang diadu. Dan di situ kami akan meminta harga sesuatu barang atau perkhidmatan itu diberikan pada 1 Januari. Dan dari situ kami akan memulakan siasatan di mana kami akan mengambil kira keuntungan yang dibuat pada ketika itu kerana di bawah Akta Kawalan Anti Pencatutan. Kami telah pun ada peraturan di mana para peniaga telah pun dimaklumkan untuk mengekalkan margin keuntungan bersih selama 18 bulan. Okey, seluruh proses tu selama mana kalau saya sebagai pengadu ingin tahu? Untuk menyiasat. Kami akan mengambil untuk menyiasat dokumen-dokumen yang terlibat. Masa yang diberikan adalah selama tempoh sebulan bagi siasatan di bawah anti pencatutan. Okey, jadi kalau saya mengadu pada malam ini, bagaimana saya boleh mendapat makluman tentang hasil aduan saya? Saya akan setelah pihak yang mengadu itu membuat aduan, aduan tersebut akan dimasukkan di dalam sistem e-aduan. Dan makluman perkembangan siasatan akan dimaklumkan kepada pengadu dari masa ke semasa. Baik, terima kasih banyak. Kerja kuat malam ni tak boleh tidur war room. Boleh saya tahu nama semula siapa tadi ni? Ni Kala Dewi. Ni Kala Dewi, terima kasih Kala Dewi. Saya bersama dengan Datuk Seri KSU sekarang ni, ke udara secara langsung. Jadi dia tahu nama tu penting tu. Jawapan setakat ini okey. Berapa bintang tak? Terima kasih Kala Dewi. Terima kasih. Pegawai-pegawai kita dah dilatih. Walaupun di akta jawapan dia bunyi macam skema sikit. Saya belum provoke begitu. Tidak skema. Itu memang jawapan. Memahami.
Ini akta baru. Akta baru, tiada case law lagi, tiada test di mahkamah belum lagi, dan kita telah memberi latihan yang saya kira mencukupi bagi anggota khas yang terlibat dengan untuk buat siasatan di bawah akta aktif pencatutan. Kita tahu tidak mudah, dia pertama kali diperkenalkan dan kita latihan diberi dan SOP disediakan, guideline disediakan. Jadi sebab itu bila akta ni dipinda pada tahun lepas 2014, kita memperuntukkan satu seksyen baru bahawa peniaga diwajibkan menyimpan dokumen jual beli mereka selama 7 tahun. Jadi sebab itu bila kita nak siasat pencatutan, tuan saya, kita katakan dia mencatut. Bagaimana dia kata mencatut? Okey, dalam mekanisme kita tetapkan keuntungan yang diambil yang kita gazetkan pada 1 Januari 2015 akan dikira sebagai rujukan untuk baseline, kita baseline untuk mengira sepanjang 18 bulan. Kita ambil 18 bulan dulu. Tak tempoh je kan? Jadi kalau kita hari ini tersiasat, bila ada aduan mengatakan, oh barang ini tinggi harga dia. Dan berdasar aduan itu kita akan menyiasat. Kita akan keluar notis kepada peniaga selama 3 hari. Dia mesti menjawab. Dan kalau kita dapati elemen-elemen dia mencatut di situ dan kita akan siasat, kita akan minta segala invoice sebagai jual beli. Dan kita tengok rekod dia pada 1 Januari 2015. Kita akan bandingkan. Dia tak boleh naikkan. Harga naik different, berbeza, tetapi margin yang diambil mesti sama pada 1 Januari 2015. Okey, Datuk Sri, saya boleh membayangkan itu dilakukan dalam tempoh sebulan kalau kita bercakap soal 1-2 kes. Apakala kesnya sudah ratusan atau mungkin ribuan, bagaimana persiapan KPDNKK untuk meyakinkan rakyat bahawa things are in order? Akan Datuk Seri tangani selepas kita berehat, boleh Datuk Seri? Kita tarik nafas seketika, jangan sia-siakan ruang ini. 0322829062. Selain dari talian hotline dan talian war room yang akan saya umumkan dari semasa ke semasa. Teruskan kesetiaan anda. Hai, selamat kembali. Anda sedang menyaksikan dialog khas GST. Adalah merupakan episod khatimah untuk kita cuba meluruskan pandangan awam dan juga mungkin mendisiplinkan peniaga. Yang penting kita cuba untuk memperkasa pengguna supaya bertindak balas dengan bijaksana dan menjadi mata-mata dalam kawalan harga supaya anda tidak dimanipulasikan. Saya ingin sebut 4 talian nombor yang ingin anda ingat. Pertama, talian siaran ini untuk anda bertanya soalan 0322829062 telah pun dipaparkan sejak awal tadi. 3 lagi talian yang penting untuk anda tahu. Sementelahan tetamu pada malam ini adalah Ketua Setiausaha KPDNKK Datuk Seri Alias Haji Ahmad. 3 talian ini penting untuk memperkasa pengguna. Isu-isu berkait dengan harga, manipulasi harga boleh ditanyakan. Hotline 1800886800 itu 1. 2 lagi talian. Ini talian operasi 24 jam. War room ini ya. 0388826088 dan 0388826245. Anda boleh memanfaatkan kesemua talian ini supaya boleh bertindak balas dengan bijaksana. Yang penting anda bertindak balas sebagai pengguna yang bijaksana dan menggunakan hak anda sebagai pengguna. Ada pemanggil di talian. Siapa di talian? Hello. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ya? Saya Takiuddin, Tuan Syed. Encik Takiuddin dari mana? Daripada Shah Alam. Okey, saya bersama KSU KPDNKK. Silakan, ringkas dan padat, Cik Takiuddin. Okey, ada 2 kejadian yang saya telah lalui sepanjang pelaksanaan GST. Ini di mana? Di Shah Alam ke? Saya semalam makan di Cyberjaya. Okey. Di mana syarikat ni, restoran ni, bila kita bayar tu, dia bagi resit. Satu, dia tak ada letak GST registration number. Okey. Dan resit itu masih menulis tentang service charge, service tax kat situ. Service tax atau service charge? Service tax. Service tax, okey. Yang kedua, yang tadi saya berbelanja di sebuah rangkaian pasar raya. Okey. Okey, apa yang saya dapati kat situ, dia punya, bila dapat resit, coding dia, even zero rated product is stated as standard rated. Okay. And the GST inklusif dekat situ lah. Yeah. So bila kita dapat, kita boleh tengok. Kita beli sayur, 2-3 jenis sayur, standard rated. So dekat situ pihak, yalah, kalau orang yang tak tahu memang dia tak tahu. Okay. Tapi kita yang tahu ni, kita kena tengok resit tu dan beritahu pasar raya tu lah. Nampak? Jadi apa yang Encik Takiuddin lakukan ini?
tadi? Saya terus memberitahu supervisor bahawa ini adalah salah, dan dia ada memberitahulah bahawa ini kita tengah dalam proses integrasi sistem semua sekali. Saya rasa saya beritahu dia lah. Saya beritahu dia integration should be done before. Betul. Cik Taqiyuddin apa? Ini peguam ke? Saya cakap kalau now saya adalah sikit-sikit tahu GST ini tuan. Okey, itu saja keresahannya. Saya rasa itulah, mungkin dari pihak custom pun kena, sebab benda yang restoran tu terkenal di area Sebaijaya. Kalau dia tak register tu kena ambil tindakan cepat-cepat tu. Okey, kita bersama KPDNKK pada malam ini. Jadi mungkin pihak KPDNKK pun boleh memberikan respon tentang isu ini. Saya tak pasti. Saya mohon supaya Cik Taqiyuddin kami dapatkan talian nombornya supaya kita mendapatkan kedai spesifik. Mungkin boleh tindakan supaya nanti kami akan dapatkan menghubungi Cik Taqiyuddin semula untuk kami mendapatkan spesifik kedai itu, insiden itu. Jadi jangan letak telefon dahulu. Saya rasa saya boleh share dengan Cik Taqiyuddin dengan Tuan Syed sekali. Apabila GST dilaksanakan, dia tak timbul lagi isu tax service tax. Bukan service charge, disebutkan service tax. Service tax patut tak timbul lagi kerana sudah ada GST. Jadi dalam kes ini saya tak pasti sama ada restoran ini dia kena display, tunjukkan nombor pendaftaran GST yang 12 digit itu. Jadi pengguna berhak sekarang ni untuk meminta supaya pemilik kedai itu membuktikan kedai itu, restoran itu berdaftar dengan GST. Baru dia boleh mengenakan GST. Cukai dia kalau dikenakan 6% GST. Jadi saya nampak di sini hak pengguna mesti jelas. Dia mesti tahu. Kalau tiada resit rasmi peniaga itu, kalau berdaftar GST, dia masih dibenarkan untuk menulis tangan di atas kertas, tetapi ada stamping, chop syarikat dan menuliskan nombor GST yang berdaftar. Dan pengguna saya nasihatkan supaya menyimpan. Dan peniaga juga mesti menyimpan. Sebab kalau ada kes berbangkit, pengguna ada bukti, peniaga juga ada bukti. Apabila ada aduan kepada KPDNKK, kalau dia kes mencatut, kita akan minta dokumen ini. Saya sebutkan tadi, 7 tahun mesti simpan dokumen kalau ada kes. Dia tak menyimpan dokumen, satu kesalahan lagi. Tapi Datuk Seri, kalau peniaga itu ingin lari, apa perlu mereka menyimpan? Kadang lari, dia tak boleh lari. Kerana itu akan menyukarkan siasatan. Syarikat ini berdaftar dengan SSM, berdaftar dengan GST. Jadi banyak ruang lain, dia tak boleh bawa diri ke mana sebab masih tertakluk kepada akta yang sedia ada. Jadi bagi isu yang kedua, zero rated, standard rated sayur dan sebagainya itu, ini saya rasa seperti Tuan saya sebutkan tadi, nampak pelik sebab sayur ni memang tak dikenakan GST, makanan utama ini. Jadi kalau ada yang mengenakan GST itu, seperti show tadi, boleh melaporkan kepada custom. Custom. So ini dijatuh di bawah akta GST itu sendiri. Dalam hal sebegini selalunya kalau ia melibatkan KPDNKK, secepat mana tindak balas? Melihat kepada hari ini saja sudah ada 1,000 aduan. Bagaimana kalau ada isu-isu yang disebutkan tadi, tindak balas custom secepat mana? Saya sebutkan tadi bukan soal jumlah, Tuan Syed. 1,728 yang kita terima sejak 3 hari lepas itu pelbagai. Bukan saja aduan tetapi juga pertanyaan. Pertanyaan pun ada. Pertanyaan pencampur di situ. Jadi kita mempunyai bilik gerakan ataupun war room, kita panggil apa ni, satu lagi kita istilahkan pusat gerakan anti pencatutan PGAP di Putrajaya, dan kita salurkan kepada negeri-negeri. Semua negeri, 15 negeri yang kita ada cawangan kita buka juga 24 jam. Jadi apabila menerima aduan di war room ini, kita akan salurkan immediately kepada di mana kes itu berlaku. Sebagai contoh, hari pertama kita sudah ada kes keluar notis 7 kes. Jadi saya sebutkan sini 4 daripadanya adalah mengenai top up. Aduan tentang top up sangat popular, 44%. Daripada jumlah aduan. Jadi pegawai kita turun ke lapangan di mana dia adu, dan selepas kita lihat memang betul berlaku pada hari pertama isu hari pertama ni. Hari ini sudah berbeza dia punya polisinya. Jadi kita dah keluarkan notis untuk kita buat siasatan. Jadi dia bergantung, respon time ni bergantung kepada jarak
jarak bergantung pada profile kapasiti kita yang ada pada masa berkenaan. Tapi dari segi prinsipnya kita bertindak mesti cepat. Ya. Itu yang saya tanya tadi kepada Kala Devi soal apabila saya membuat aduan, saya juga ingin tahu bahawa aduan saya itu ditangani sesegera mungkin dan saya dimaklumkan hasil siasatan. Apakah itu satu yang terlalu berat kiranya saya tanyakan nanti, sebab saya ingin tahu yang saya aduan ni apakah diadili ataupun ia hanya sekadar aduan? Ya, betul. Walaupun klien charter kita 1 bulan untuk buat siasatan, tetapi halangan di hadapan itu pelbagai untuk membuktikan pembuktian bukan satu yang mudah. Orang diadu itu salah. Dokumen mesti lengkap. Jadi kita tak mahu buat siasatan separuh jalan ataupun tak lengkap. Kerana kita mesti adil kepada pengadu dan juga kepada yang diadu. Jadi biar itu lengkap. Jadi kalau semuanya teratur, maklumat yang lengkap, dokumen yang lengkap, dan kita boleh buat siasatan lebih cepat. Itu bergantung pada apa yang berlaku pada masa berkenaan. Okey. Boleh diadakan, pihak Datuk Seri sediakan tracking sistem supaya saya tahu progress report daripada aduan saya, ataupun itu terlalu terperinci permohonan daripada pengguna? Ya, kita mempunyai profil dan juga data-data ini memang kita simpan. Jadi sekiranya perlu dan tidak menjadi jeopardize mana-mana pihak, dan itu kita boleh dipertimbangkan. 0322829062 selain daripada talian-talian yang telah pun kami paparkan di semasa ke semasa, kita ingin memberikan ruang ini memperkasa pengguna seperti kepada Cik Taqiyuddin tadi. Kalau ada pengguna lain yang tak pasti, ada resit tu ada nombor ID GST, anda mempunyai telefon pintar, boleh saja pergi ke customs.gov.my, pergi kepada pautan tab itu, TAP itu. Ini dah 13 minggu Datuk Seri saya. Jadi dah hampir faham di mana nak buat. Di situ boleh dimasukkan sama ada nama syarikatnya ataupun nombor GST ID-nya. Jika tidak ada, bererti syarikat itu tidak berdaftar GST. Dan jika syarikat itu mengenakan 6% GST pada resitnya, bererti itu satu penipuan dan anda wajib melaporkan kepada pihak custom. Ada lagi pemanggil di talian 0322829062. Silakan. Siapa? Hello? Hello. Ya, siapa ni? Puan Sufina dari Sandakan Sabah. Puan Jasmina. Sufina, silakan. Bagaimana Sabah? Harga barang 3 hari selepas GST? Ada yang okey, ada yang naik jugalah. Yang naik itu apa? Kalau boleh, Puan Sufina. Yang naik macam Melo. Milo naik? Melo. Jadi dalam sini saya nak terangkan ada situasi yang berlaku sekarang kan. Sabah di mana Puan Sufina kalau saya boleh sandi? Di Sandakan. Sandakan, silakan. Okey, yang situasi pertama, contohnya Melo kan. Sebelum GST dia RM18. Selepas GST dia naik RM21. Memanglah dia tidak tolak tambah GST di resit. Tapi kenaikan dia tu lebih daripada 6%. Betul. Okey, kemudian ada lagi berlaku, contohnya Cordial. Okey. Sebelum GST dia RM4, selepas GST RM5. Dalam resit dia masih tambah 6%. RM4, RM5. Okey. Okey, situasi ketiga, susu pekat. Okey. Sebelum GST dia RM5. Selepas dia GST tambah 6% lah. Okey. Tetapi bukan semua barang yang sebelum GST dia sifar. Jadi bila GST dia tambah 6%. Betul. Ada barang yang sebelum GST dia ada cukai cuma 5%. Jadi selepas GST dia ditambah hanya 1%, bukan? Ya, memang ada julat yang berbeza-beza, tapi nanti pihak Datuk Seri akan menjawab. Cuma kalau boleh saya tanya dengan Puan Sufina, ketiga-tiga situasi itu berlaku di kedai yang sama atau bagaimana? Di kedai yang berlainan. Di kedai yang berlainan, ya? Ya. Walaupun mereka ada GST ID lah. Okey. GST ID ada, berarti mereka mendaftar. Okey. Kemudian GST yang dipaparkan di situ terletak 6%, ya? Ya, 6% dan dari segi GST ID memang betul ada. Kemudian perbezaan barangan yang ada GST dan tidak itu memang adalah yang S dengan Z tu kan. Baik. Okey. Jadi terima kasih Puan Sufina. Saya kira Datuk Seri Alias akan memberikan pandangan balas dalam hal ini. Terima kasih. Okey, terima kasih Puan Sufina daripada Sandakan. Nampak Puan ni sangat prihatin. Betul, dicatat semua. Beliau tahu pengguna bijak ni. Ya.
barangan dia tahu, harga sebelum dia tahu, selepas dia tahu, dan plus lagi GST. Ini rare species. Ini kita galakkan. Ini sebenarnya patut pengguna tahu hak dia, dan yang kedua dia mesti tahu saluran ke mana dia nak buat aduan. Betul. Jadi kita tak dapat akan berlaku di bawah sana tu, di lapangan, di kedai-kedai akan berlaku kenaikan ini. Jadi dalam kes seperti ini sebenarnya kita KBDKK kita menyimpan 3 juta senarai barangan dengan harganya pada 1 hari bulan Januari 2015 yang kita katakan the baseline kita, base price kita pada masa itu. Jadi dalam kes seperti ini saya kira pengguna rasa tidak puas hati kenaikan harga. Harga sebelum dia naik lagi plus lagi GST. Itu GST berbeza tapi harga kenaikan. Jadi saya galakkan pengguna untuk mengadu kepada KBDKK kita kalau Sabah di KK, dan saya rasa juga sana akan ada pejabat cawangan di sana, dia boleh mengadu di situ dan pegawai kita akan buat siasatan. Dan kita dapati benar ada kenaikan, kita akan issue notis untuk menyiasat. Jadi peniaga tak boleh lari sebab kita ada harga pada 1 Januari yang kita pakai sebagai rujukan kita untuk pencatutan. Cuma kita akan lihat nanti kenaikan harga tu punca dari mana. Sama ada mencatut atau kenaikan harga disebabkan oleh faktor-faktor lain. Di pelbagai. Sabah ni dia scattered dan kos angkutan, logistik dan sebagainya itu menentukan harga. Sebab tu beliau sebut tadi yang kedai lain tu berbeza-beza harga. Tapi walau bagaimanapun kita ada ikut zon. Harga base kita yang 1 Januari kita ikut zon, kita ada. Jadi Milo one of the satu daripada item yang ada dalam setara kita lah. Dan bolehkah aduan ini dibuat oleh Puan Sufina secara dalam talian terus? Dia boleh menelefon tadi hotline toll free ataupun nombor war room kita, ataupun dia boleh gunakan portal e-aduan, dia boleh buat aduan. Jadi semua aduan ini akan dikumpul dan akan dibuat tindakan mengikut klien charternya 1 bulan. Tapi saya boleh membayangkan bagaimana nanti kalau jumlah aduan itu sudah mula banyak, kita mungkin akan makan masa. 0322829062 ada pemanggil di talian lagi. Siapa? Cik Firdaus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama saya Firdaus, tuan saya. Ya, ringkas dan padat Cik Firdaus. Dari mana? Ringkas dan padat. Saya ada satu cadangan lah. Sebelum ini kita dikenakan SST. Jadi boleh tak kementerian senaraikan barang harga termasuk SST? Jadi selepas pelaksanaan GST iaitu 6%, kita pengguna boleh lihat. Sama ada peningkatan ataupun penurunan. Contohnya kalau kata produk tu dikenakan 12%. Jadi sekarang ni GST 6%. Sepatutnya ada penurunan. Jadi itulah, jadi pengguna boleh menilai sendirilah. Jadi peluang untuk peniaga mengambil kesempatan tu makin kurang lah. Yang lagi satu, saya ada persoalan. Sekarang ni pembekal pengeluar dia boleh claim balik 6%. SST GST tu dia akan boleh claim balik lah, refunded lah. Jadi peniaga-peniaga kecil yang tidak berdaftar ni, dia terpaksa absorb. Sama ada dia ada 2 pilihan lah. Satu, untuk menaikkan harga. Nombor 2, dia absorb dan kurangkan dia punya keuntungan lah. Sebab dia tak berdaftar dan jadi dia tak boleh buat tuntutan semula. Jadi nampakkan kita mangsanya peniaga kecil yang tidak berdaftar lah. Itu yang saya nak. Inilah macam mana kita nak buat untuk memastikan kata peniaga-peniaga tu pun boleh dapat tuntutan semula dan faedahnya kepada pengguna. Baik Cik Firdaus, mungkin sebahagian daripada maklum balas tu harus datang daripada custom, tapi saya yakin Datuk Seri juga ada pandangan sendiri mewakili KPDNKK. Kita berehat seketika untuk memberikan ruang Datuk Seri menarik nafas dan terus menangani soalan 0322829062 daripada anda semua. Anda sedang menyaksikan dialog khas GST dan tetamu pada malam ini Ketua Setiausaha Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan Datuk Seri alias Haji Ahmad. 3 pemanggil yang awal kelihatannya adalah merupakan antara konsumer yang bijak. Mereka sangat responsif dan tahu. Kita membuka talian. Ada pemanggil dari Kota Baru menanti sementara kita berehat seketika tadi. Saya berikan laluan. Siapa? Hello. Hello. Ya, siapa? Saya Muhammad Azrul Azim ini from Kota Baru, Kelantan. Cik Muhammad Azrul, silakan ringkas. Okey, saya macam ni. Ya.
Saya peruncit kecil-kecilan. Peruncit kecil-kecilan, baik. Dalam sehari saya RM500 je. Okey. Saya beli barang dengan pembekal, saya kena GST. Bila saya balik ke kedai saya, sekarang dia kena GST mahal lah. Jadi saya nak jual balik ke pengguna saya, saya tak boleh cas GST sebab dia tak daftar. Okey. So, macam mana saya nak jual balik barang tu sebab barang dah naik. Ya, betul. Okey, itu saja Cik Azrul? Itu saja. Baik, terima kasih Cik Azrul. Terima kasih Datuk Seri Alias boleh memberikan jawapan bala. Ada dua tadi tu. Firdaus sebelum kita berehat dan Cik Azrul dari Kota Baru Kelantan. Saya hanya ingin berkongsi sebab ini kalau saya sebutkan bahawa lebih kepada isu custom custom saya berkongsikan. Sebenarnya soalan pertama yang kedua tu lebih kurang sama. Dia berkaitan dengan peniaga-peniaga yang di bawah nilai ambang dia bawah RM500,000. Ini tetapi sebab itu kita galakkan dahulu supaya mana-mana peniaga ini yang berhubungan dengan syarikat-syarikat lain, pembekal sebagainya yang ada GST, sebab tu mereka ini secara sukarelanya boleh berdaftar di bawah GST untuk menyenangkan perhubungan ataupun urusan mereka berniaga. Sebab dia tak boleh claim, tak boleh tuntut dengan custom yang input tax yang itu 6% yang dikeluarkan itu. Jadi dalam hal ini khidmat nasihat selanjutnya perlu diperolehi lah dari pihak custom. Tapi saya rasa kalau kos GST yang dikenakan, jualan dia pun berasal pada kos yang terlibat. Dia tak boleh kenakan GST, tapi kos yang dijual itu ialah harga seperti mana yang dia dapat. Ya. Datuk Seri, saya menangkap beberapa isyarat daripada soalan yang ditanyakan ini. Soal tadi juga kita lihat promo berulang-ulang. Kita menggunakan istilah untung yang munasabah. Satu lagi kita juga menyebut keuntungan yang keterlaluan. Itu sangat subjektif itu. Kerana tadi digambarkan misalnya Puan Sufina itu menyebutkan Milo naik RM3. Disandarkan. Jadi siasatan untuk melihat munasabah tidak munasabah itu akan menjadi tricky business. Dalam perniagaan bebas, dalam free market kita ni, pihak berkuasa tidak boleh mengawal keuntungan. Kita tiada menetapkan sesuatu produk ni tuan mengambil untung sebanyak sekian-sekian. Tidak boleh begitu. Jadi dalam konteks anti pencatutan ini kita katakan makna mencatut itu apabila peniaga menaikkan harga atau perkhidmatan untuk mengambil keuntungan yang berlebihan atau tidak munasabah. Jadi macam mana menentukan berlebihan tidak munasabah? Sebab itu di bawah akta ini diperuntukkan mekanisme. Seksi 10 itu menentukan mesti ada satu mekanisme untuk mengira. Mekanisme ini digazet oleh Menteri dan kita katakan bahawa margin keuntungan, profit margin yang diambil pada 1 Januari, itu baseline kita, 1 Januari 2015, itu kita gazet. Jadi ini yang kita pakai. Contoh kalau disebutkan Milo tadi, kalau dia ambil untung pada masa itu ialah RM3. Pedagang ambil untung RM3 pada 1 hari bulan Januari. Ini kita pakai. Jadi kita gazetkan 1 Januari 2015 sehingga 18 bulan kemudiannya dia tak boleh menaikkan margin keuntungan. Margin keuntungan. Harga berbeza. Harga soal lain. Dia naik turun bergantung pada faktor-faktor lain. Jadi 18 bulan itu peniaga tak boleh, termasuk perkhidmatan, tak boleh menaikkan keuntungan, margin keuntungan dia. Yang pada 1 hari bulan Januari 1/1/2015. Ini kita pakai. Jadi kalau lebih pada sini dan dia jatuh pada akta mencatut, kita akan tindakan. Ini kita pakai sebagai garis panduan kita, sebagai rujukan kita, baseline, base price. Saya bawakan dua insiden, Datuk Seri, kerana apabila kami mengadakan dialog ini beberapa episod, saya kira penonton juga mula terdidik dengan apa yang kita cakapkan soal kawalan harga ini. Dan saya ambil dua insiden. Pertama, apabila Maidin memberikan komitmen mereka boleh absorb GST itu bagi pihak pengguna. Ada isu, tapi itu telah pun dibereskan. Jelas mereka absorb kerana harganya kekal sama. Adakah itu bererti pasaraya lain itu berdegil tidak mahu mengekalkan harga sama? Itu satu elemen pencatutan. Adakah KPDN terus menyiasat kerana sementelahan Maidin boleh buat, mengapa orang lain tidak boleh buat? Satu. Yang insiden yang kedua, Telco. Kalau dahulu boleh RM10, kini RM10.60. Mereka berdegil. Seolah-olah macam kita tidak ada gigi untuk mengawal syarikat-syarikat besar. Apakah itu tidak boleh dicengkam, digigit menggunakan akta ini, Datuk Seri?
Bagi yang pertama, yang kes Pasaraya Maidin ini, seperti yang Tuan Syed sebut tadi, dah selesai. Sebenarnya itu salah silap faham. Kerana, dan pihak Maidin pun telah menjelaskan, saya tak menjadi isu lagi, kerana dia telah absorb sebenarnya harga sama sebelum dan selepas. Jadi soal pasaraya lain untuk ikut tak ikut tu memang sepatutnya kita galakkan. Dari segi tapi itu bukan kerajaan tidak perlu siasat pencatutan atau tidak. Kalau Maidin boleh buat, kenapa mereka tidak buat? Tidak, bukan soal nak menyiasat atau tidak menyiasat pencatutan. Soal kalau dia mencatut memang kita siasat. Jadi soal dia menggunakan GST tanpa absorb dalam oleh pihak syarikat, itu terpulang kepada syarikat. Kita tak boleh memaksa mereka. Jadi dalam konteks ini Maidin telah mengambil langkah yang terbaik kepada rakyat di negara ini untuk mengurangkan cost of living dan sebagainya. Itu kalau boleh diikuti, kita sangat bersyukur dan berterima kasih kepada pihak peniaga, apa market dan sebagainya. Jadi telco. Yang telco ini sebenarnya saya rasa hari ini dah ada keputusan dah dibuat oleh pihak Kementerian Keuangan. Jadi apa yang kita faham bahawa sepatutnya asalnya isu 6% itu diabsorb di dalam. Jadi sedikit kekeliruan berlaku apabila tidak diabsorb tapi dikenakan. Jadi ini dah selesaikan, ini saya rasa bukan isu lagi. Ini dah di mana Menteri Kementerian Keuangan dah mengumumkan dan saya rasa tak ada isu lagi. Selesai. Baik, ada pemanggil lama menanti di talian. Hello. Okey, 0322829062. Itu dia nak mengelakkan GST bangkali dia letak telefon lama menanti. Talian masih kami buka 0322829062. Anda boleh memanfaatkan ruang ini dalam minit-minit yang berbaki bersama Ketua Setiausaha KPDNKK Datuk Seri Alias Ahmad. Dan sudah pun ada pemanggil. Kita berikan laluan kepada pemanggil berikutnya. Baik. Untuk kita menangani semua keresahan rakyat ini, Datuk Seri menyebutkan tadi ada yang berbentuk pertanyaan, ada yang berbentuk aduan. Kelihatannya seperti aduan tidak banyak peratusannya tidak begitu besar untuk ditangani oleh KPDNKK pada peringkat ini. Apakah itu benar pemerhatian saya? Saya lihat seperti saya sebut di awal tadi bahawa pada hari kedua pelaksanaan ini dah menurun. Jumlah turun 34%. Tetapi pada hari ini jumlah yang masuk kepada my kira kita meningkat. Tapi itu saya anggap bukan satu aduan, tetapi mereka berminat untuk mengetahui sebenarnya apa yang berlaku. Sebab dalam my kira apps ini dia boleh melihat harga sebelum, harga selepas dan dia sudah tahu sebagai rujukan. Jumlah pemanggil juga sudah berkurangan hari ini, nampaknya makin menurun. Jadi kita terus melihat sebelum kita buat analisa, kita lihat lagi dalam 2-3 hari ini apakah trendnya. Jadi bagi kita di peringkat KPDNKK ini, kita memang suatu tentu mengalu-alukan aduan atau pertanyaan dan sebagainya. Sebab ini hak pengguna untuk mendapat maklumat. Hak pengguna untuk mengetahui sebagainya. Jadi kita menyediakan saluran mencukupi. Saya sebut tadi melalui telefon ataupun melalui email dan sebagainya, itu kemudahan mencukupi. Jadi ini yang kita harap bahawa pengguna tahu hak mereka dan mereka memanfaatkan. Datuk Seri Anisah dari Kuala Lumpur ingin memanfaatkan saluran ini. Hello, Cik Anisah. Cik Anisah? Ya, selamat malam. Selamat malam. Ya, silakan bersama Datuk Seri Alias. Okey, saya nak tanya. Saya nak tanya, katalah warga Malaysia, dia suruhkan kepada warga asing kedai itu. Sekarang warga asing nak kenakan kita GST. Macam mana itu? Cik Anisah harus mengelak daripada mendengar televisyen. Yang saya faham, pemilik kedai memberikan hak menjalankan kedai itu kepada warga asing. Ya, betul. Jadi warga asing yang menjalankan perniagaan itu mengenakan GST. Betul. Okey, jadi soalannya adalah apakah itu dibenarkan atau tidak? Tapi kita dikenakan GST sedangkan kedai itu tak berdaftar GST. Okey. Boleh saya tahu kedainya di mana? Ni dia semua penguasannya di Keramat. Okey. Elemen-elemen ini menarik untuk saya kumpulkan fakta ni dan majukan kepada custom. Jadi kalau Cik Anisah kalau boleh Cik Anisah tidak meletakkan telefon, memberikan kita maklumat terperinci kedai ni di mana, kita boleh bantu untuk menyalurkan maklumat ini kepada pihak berkuasa. Tapi Cik Datuk Seri Alias ingin komen dulu. Dia pertamanya Puan Anisah, pertamanya prinsip yang dipakai ialah
hanya peniaga yang berdaftar dengan GST boleh mengenakan GST 6%. Jadi tak kira isu pekerja asing tidak pekerja asing, isu kedua. Saya akan jelaskan bagaimana nanti. Jadi kalau kedai itu atau peniaga itu mempunyai berdaftar dengan GST dan mereka dibenarkan untuk memungut ataupun mengenakan GST kepada barangannya. Tak kira siapa yang bekerja di situ. Dari Indonesia ke tetapi saya nak sebutkan di sini, kalau pekerja asing itu, dia ni pekerja asing, adakah mereka mempunyai permit untuk bekerja di situ? Ya, adakah dia ni sebagai pemegang di pajak lesen sebagai ini isu berlainan dengan sewa tapak aja. Sewa tapak saja. Itu hal lain. Tapi dalam konteks GST ni, kalau dia berdaftar GST dan dia boleh kenakan GST. Itu simple saja dia prinsip dia lah di situ. Jadi dalam konteks ini aduan yang dibawakan oleh Puan Anisah ini, dia boleh dimajukan terus kepada custom untuk menyiasat, kerana kedai itu kelihatannya seperti gambaran tidak berdaftar dan mengenakan. Itu satu pelanggaran yang jelas. Dia boleh mengadu pada custom. Dan aspek kepada KK sini, kalau dia mengenakan GST, kita boleh tengok aspek mencatut. Sebab bertambah harga tadi, margin keuntungannya, sama ada ini jatuh pada margin keuntungan ataupun hal-hal lain. Dua-dua pihak boleh menyiasat. Custom dia buat akta GST dan kemudian KK akta pencatutan. Bagaimana penyelarasan nanti kalau kes ini melibatkan premis yang sama, pemilik yang sama, tetapi diadukan kepada kedua? Kita bekerjasama dengan custom. Untuk makluman tuan saya juga, kita dah melancarkan operasi khas, opcatut khas ini bersama custom. Bersama custom sejak hari pertama lagi. Ini khas telah dilaksanakan GST, kita telah melancarkan operasi. Jadi sehingga hari ini, seperti saya maklumkan, sehingga hari ini sudah 7,500 pemeriksaan dibuat di premis-premis. Seluruh negara. Ini yang khas bersama dengan custom. Jadi kalau saya nak kembangkan lagi isu ini, sebenarnya sebelum GST dilaksanakan 1 April, kita telah menggerakkan 2,000 pegawai penguatkuasa KBDKK di seluruh negara dan kita telah memeriksa 650,000 kedai-kedai. Jadi ini sebenarnya langkah pertama yang kita ambil ini sebenarnya untuk memberi nasihat juga kepada peniaga. Di samping bukan berbentuk punitif. Dan arahan daripada menteri saya, Datuk Seri Hassan Malik, mengatakan jangan bertindak menghukum saja. Kita juga mesti educate peniaga ini. Jadi proses itu panjang sejak daripada Januari sampai kepada 31 Mac ini, 650,000 premis yang kita melawat. Kita bagi nasihat dan kita bagi ingatan kepada peniaga-peniaga di seluruh negara. Jadi yang sejak 1 April 3 hari ini kita buat bersama custom. Jadi proses ini berjalan. Jadi advokasi situ, nasihat di sini semua ada. Sebab tu saya nampak di awal tadi saya sebutkan pelaksanaan GST ini masih lagi terkawal dan nampaknya masih teratur. Cuma yang glitches itu berlaku sedikit-sedikit, itu tak dapat dielakkan. Ada yang tak itu faham. Sudah boleh dijangkakan. Peniaga yang ambil kesempatan ada. Kita tahu yang ambil kesempatan. Dan ini kita hendak kerjasama daripada pengguna supaya melaporkan kepada KBDKK, melapor kepada custom supaya kita boleh membetulkan keadaan. Membetulkan daripada peniaga juga dan hak pengguna juga kita tak abaikan. Datuk Seri, saya ada memohon dalam salah satu episod GST 101 sebelum ini, kalau Shoppers Guide itu disediakan secara dalam talian dan harganya dynamic, apakah itu mungkin boleh disediakan? Tak ada harga. Memang Shoppers Guide kita, hak kopi kita adakan 2 juta di seluruh negara. Sudah habis. Sudah habis macam kek panas saja. Boleh juga akses kepada dalam website portal KBDKK atau aplikasi e-book. E-book, bukulah. E-book sama, masuk situ kita dapat boleh buka slide sama seperti mana yang Shoppers Guide yang kita ada sekarang ni. Kemudahan tu banyak tuan saya. Cuma saya mengharapkan harga itu dinamik melihat kepada harga semasa. Harga barangan. Harga barangan semasa dan itu limited kepada 500 item sebab tadi Datuk Seri mengatakan berjuta item. Itu kegunaan enforcement. Itu untuk kegunaan enforcement. Saya harap ada bahagian tambahan lagi. Nak tanya lagi dengan lebih lanjut nanti mungkin dalam kesempatan akan datang. Tapi saya yakin KPDN KK juga menjadikan talian-talian yang banyak untuk anda memanfaatkan bagi memperkasa tindak balas sebagai pengguna dan juga education yang disebutkan, mendidik peniaga supaya kita sama-sama menjadi rakyat yang bertanggungjawab. Terima kasih saya ucapkan kepada Datuk Seri. Terima kasih juga kepada masa kita sudah usai dan mudah-mudahan ada kesempatan lain nanti insya-Allah. Kita jumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam muhibah. Datuk Seri.